Ada yang dengar suara-suara lelaki minta tolong, ada yang dengar bunyi macam orang menukang, ada juga yang pernah cerita dia orang nampak lembaga lelaki yang muncul daripada lantai. Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat datang ke Hari Semalam. Bila last korang tengok wayang? Dengan siapa? Pawagam sekarang ni sekejap buka, sekejap tutup. Ada negeri yang buka, ada negeri yang tutup. Sejujurnya, aku tak tahu sekarang ni pawagam sebenarnya buka ke tutup. Dah boleh tengok wayang ke sekarang? Cuba korang bagi info sikit dekat bawah. Komen dekat bawah tengok. Tempat yang aku nak cerita ni ada dekat Filipina. Namanya Manila Film Center. Tempat ni kira macam panggung wayang jugalah. Tempat pementasan teater. Tapi tempat ni sekarang dah jadi tempat yang paling seram dekat Manila. Sama macam hospital yang aku cerita sebelum ni. Kisah bermula apabila Imelda Marcos, isteri kepada Presiden Filipina masa tu, Ferdinand Marcos, membuat satu rancangan untuk mengadakan Manila Film Festival. Dia nak buat event ni sebab dia nak cuba jadikan Manila ataupun Filipina sebagai tempat tumpuan filem dunia. Kalau boleh, dia nak lawan macam Cannes Film Festival. Tahu tak? Yang tempat Mr. Bean pergi dengan Sabin tu. Itu. Dia nak buat sebesar tu. Itu dekat Eropah. Sekarang ni dia nak buat versi Asia punya. Tapi, diorang tak ada tempat masa tu kat mana nak buat. Makanya, Imelda ni arahkan untuk buat satu pusat perfilman. Dia rancang benda ni, dia plan benda ni pada awal tahun 1981. Event tu dia nak buat awal tahun 1982. Lah, ni tak ada tempat ni. Mana nak cari tempat? Keadaan ekonomi Filipina pula masa tu tengah teruk. Tapi dia tetap juga nak buat event ni. Event tu berkemungkinan boleh tarik pelancong ke Filipina. Masalahnya nak buat tempat tu. Dah tu dia nak buat cepat-cepat pula. Oleh kerana Imelda ni isteri presiden dan perangai Imelda ni memang sejenis orang yang bercita-cita tinggi, degil pula tu. Tak ada siapa yang nak berani lawan keputusan dia. Sebelum ni pun, dia pernah arahkan buat satu dewan yang bernama Francisco Balagtas Theatre pada tahun 1974. Sebabnya masa tu Filipina terpilih sebagai tuan rumah Miss Universe. Dia tak nak pakai dewan yang dah sedia ada. Buat dewan barulah kata dia. Dewan buat. Dewan ni boleh memuatkan 9,000 orang. Berapa lama je dia buat? Dewan ni siap dalam masa 77 hari saja. 2 bulan lebih je bye. Disebabkan Imelda ni first lady dekat Filipina, dia tak naklah projek Manila Film Center ni biasa-biasa je. Dia nak bangunan tu mesti besar, cantik, boleh menarik pelancong. Cantik dia tu baik daripada luar ke dalam ke, dia nak yang terbaik lah senang cerita. So, dia lantik seorang arkitek terkenal yang bernama Froilan Hang. Dia nak buat rupa bangunan ni dari luar, dari jauh nampak macam Parthenon yang ada dekat Greece tu. Untuk rekaan dalaman pula, dia panggil pakar daripada UNESCO baik. Sebab dia nak buat film center kan, dia nak hiasan dalaman tu ukiran ke apa-apalah yang ada unsur seni. Dengan keluasan 16,000 meter persegi, Imelda arahkan orang kanan dia, Betty Benitez, yang merupakan isteri kepada salah seorang menteri dekat Filipina masa tu, untuk mengelolakan projek ni. Tengok-tengok, supervise lah. Imelda nak projek tu siap cepat. Nak kena kejar tarikh event awal 1982. Gila tak? Kos nak buat bangunan ni 25 juta US dollar. Masa tu tau. Sekarang ni dah 75 juta dah. Pelan dia saja duk bertukar-tukar je. Kejap nak buat macam tu, kejap nak buat gini, kejap nak itu, kejap nak ini. Projek ni hanya dapat bermula pada pertengahan tahun 1981 tu. Ada masa 6 bulan saja nak siap. Event tu awal 1982. Seramai 4,000 lebih pekerja yang digunakan. Terbahagi kepada 3 shift yang berjalan 24 jam tanpa henti. Ingat kerja kat 7E ke?
Untuk bahagian lobi saja, macam foyer depan tu, memerlukan lebih 1,000 pekerja yang buat. Tanpa henti lah tu, 24 jam, 3 shift. Korang rasa diorang boleh balik ke? Lobi tu sepatutnya siap dalam masa 6 minggu. Ikut pengalaman arkitek masa tu lah. Tapi dekat tempat ni, dia pendekkan masa tu kau-kau punya. Lobi tu siap hanya dalam masa 72 jam sahaja. 6 minggu punya kerja jadi hanya dalam 3 hari saja. Mam, dalam nak cepat-cepat nak kejar masa tu, dalam kegairahan untuk nak siapkan bangunan tu cepat, satu peristiwa telah berlaku. Pada 17 November 1981, lebih kurang dalam 3 pagi, salah satu scaffolding daripada tingkat 6 bangunan binaan tu roboh. Bayangkan, simen belum kering, ditambah tempek rata kan, tambah. Nak cepat kerja kan? Memang tak kuat lah jadi dia. Roboh saja ke? Memang tak lah. Dari tingkat 6, memang teruslah ke bawah, menimpa semua habis pekerja-pekerja yang ada dekat bawah, yang dekat atas, semualah antara tingkat tu semua jatuh ke bawah. Yang kat bawah tu ada yang dah terbenam dalam simen-simen yang belum kering. Boleh bayang tak ngeri dia macam mana? Kau tengah bekerja masa tu, Imelda yang tengah sedap tidur masa tu diberitahu, orang dok call dia. Bila dia dapat tahu, dia pun terkejut lah. Alamak, dia fikir apa keputusan yang patut dia buat masa tu. Bila dia dah dapat keputusan apa yang kena dia buat, dia fikir cepat lah ni. Dia beritahu Betty tu tadi, orang kanan dia. So apa keputusan dia? Jangan bagi penyelamat atau wartawan masuk ke dalam kawasan binaan tu. Jangan sampai berita ni tersebar keluar. Pekerja-pekerja tu, kalau dapat selamatkan, selamatkan. Kalau tak dapat, timbus je diorang dengan simen. Hidup ke, mati ke, timbus. Macam mana tu maksud dia tu? Ya, kuburkan je diorang kat situ. Pakai simen. Masa tu ada yang masih hidup tau. Timbus juga. Kiranya diorang ni sebenarnya kena simen hidup-hidup. Hanya setelah 9 jam selepas tu, barulah pihak penyelamat dapat masuk, dibenarkan masuk untuk selamatkan pekerja-pekerja yang dapat keluar tadi tu. Yang lain, bawah lantai. Yang dapat diselamatkan hanya lebih kurang 15 orang aja. Yang dalam lantai, 167 orang. Berhenti projek tu? Tak ada maknanya. Memang jenis tak dengar kata, ego, cita-cita terlalu tinggi. Nak siap projek tu cepat, kejar deadline, kejar tarikh event. Imelda mengarahkan projek tu terus dijalankan. Jangan berhenti. Apa perasaan pekerja-pekerja tu? Kawan-kawan dia orang mati tau masa tu. Mayat dia ada dalam lantai pula tu. Dan pada 18 Januari 1982, Festival Filem Manila Antarabangsa dijalankan. Lah, dekat mana? Kat Manila Film Center. Ramailah yang datang, pelakon-pelakon Hollywood, pelakon-pelakon Bollywood, Eropah, semua ni datang berkumpul dekat situ. Antarabangsa kan? Meriah majlis ni. Kebanyakan diorang tak perasan pun yang sebenarnya bangunan tu belum pun siap sepenuhnya. Tempat-tempat utama je yang nampak cantik, yang nampak gah. Dari depan, lobi, panggung teater nampak cantik, mewah, gah. Tapi tempat-tempat tersorok macam store, tangga kecemasan, bilik elektrik, semua tu sebenarnya tak siap pun lagi. Ada beberapa bahagian dinding yang cat dia masih belum kering, masih basah lagi. Tempat-tempat yang belum siap tu memang sejenis macam dalam construction lagi, masih dalam pembinaan. Ada besi-besi, ada kayu-kayu, batu, simen, semua ada lagi kat situ. Tapi pengunjung festival tu tak perasan pun. Kalau benda tu yang diorang tak perasan, okey lagi. Diorang tak perasan langsung lobi yang diorang jalan, masa red carpet, panggung teater yang diorang duduk untuk tengok filem-filem yang ditayangkan tu, bawah tu ada apa? Mayat. Ya, mayat-mayat pekerja yang tertimbus tadi tu. Senang cerita, diorang ni sebenarnya tengah berdiri, berbual, duduk atas kubur. Festival tu berlangsung sehingga 29 Januari 1982. Imelda berjaya merealisasikan impian dia, cita-cita dia untuk buat filem festival dekat Manila. Meriah, ramai datang. Tapi entah kenapa,
Hasil kutipan festival tu hanya $500,000. Nah kau, buat bangunan tu saja 25 juta US dollar. Dapat balik 500,000 je. 10% pun tak sampai. Dan selepas acara tu diadakan, pengurusan Manila Film Center tu mengalami masalah kewangan yang teruk. Dalam keadaan ekonomi yang turun naik, Manila Film Center ni terus beroperasi. Hutang masih banyak. Susah nak tutup, susah nak cover. Sehinggalah pada tahun 1990, Manila dilanda gempa bumi berukuran 7.8 skala Richter. Kuat tu. Manila Film Center ni adalah salah satu bangunan yang terjejas. Teruk. Sampaikan pihak kerajaan masa tu mengarahkan bangunan tu ditutup. Sebab tempat ni dah tak kondusif dah. Bangunan dia tu dah mula sengit. Kenapa tak repair? Hutang pun tak habis bayar lagi. Nak repair pakai apa? Nak repair macam mana? Manila Film Center pun ditutup. Tapi setelah 11 tahun ditutup, pada tahun 2001, kerajaan setempat bagi idea untuk renovasi semula tempat ni. Baik pulih bangunan ni. Sebabnya, yelah, sayanglah bangunan ni besar. Rugi kalau tak pakai, terbengkalai macam tu je rugi. Dan Manila Film Center pun dihidupkan semula pada tahun 2001. Tapi masa tu dia ganti nama kepada Amazing Show. Tempat ni untuk konsert, untuk gig, untuk pementasan teater ataupun apa-apa saja aktiviti kesenian yang lain. Entah sumpahan apa yang ada dekat bangunan ni, pada tahun 2013, sekali lagi masalah datang. Kali ni terbakar pula. Bangunan ni dijilat api selama 3 jam. Yang membuatkan struktur bangunan tu, walaupun dah dibaik pulih, rosak semula, jadi tak stabil semula. Tutup baliklah bangunan Manila Film Center ni sampailah ke hari ni. Dah tutuplah bangunan Manila Film Center ni. Tapi cerita dia tak sampai situ je. Ada beberapa kisah yang sering menjadi bualan berkenaan Manila Film Center ni. Hah? Korang nak tahu ke apa? Korang tanya aku ke? Aku nak tanya korang dulu. Dah tekan subscribe? Tekanlah. Alang-alang tekan like sekali. Share. Lepas tu ada butang notification tu, yang macam loceng tu. Tekanlah sekali. Dah. Okey, terima kasih. Aku nak ceritakan beberapa kisah yang sering diceritakan. Tapi betul ke tidak ni, aku tak tahulah. Yang cerita ni pun orang Filipina. Dengar je lah Yang tengah tengok sorang-sorang tu, pastikan betul-betul. Sorang ke tu? Dalam masa pembangunan ni sedang berjalan, tepatnya beberapa bulan selepas kejadian scaffolding roboh tadi tu, Betty Benitez, orang kanan Imelda tadi tu, meninggal dunia dalam satu kemalangan jalan raya. Dia masa tu bersama dengan seorang bekas rektor University of Philippines bernama Odi Corpus. Diorang masa ni dalam perjalanan ke Tagaytay, satu tempat tumpuan pelancong dekat Filipina. Masa kejadian tu lebih kurang dini hari, pukul 2-3 pagi lah lebih kurang. Kenapa diorang berdua aja dalam kereta nak pergi tempat tu malam-malam buta, tak tahulah. Betty ni kan isteri menteri. Apa pula yang dibuat dengan Odi Corpus ni? Dah, jangan nak membawang. Kereta yang dipandu Corpus tu hilang kawalan masa nak ambil selekoh dan langgar pokok. Betty meninggal dunia di tempat kejadian dan Corpus cedera parah. Orang-orang Filipina percaya yang kematian Betty ni ada kena-mengena dengan Manila Film Center tu. Yelah, dia mati pun lepas scaffolding tu roboh. Kan dia yang arahkan supaya tutup je apa orang-orang yang ada dalam tu. Baik hidup ke, mati ke, tutup je dengan simen, timbus je. Tapi itulah, dia pun dapat arahan daripada Imelda. Dah tak memasal dia pula yang kena. Kenapa pula ramai yang percaya kematian Betty ni ada kena-mengena dengan Manila Film Center tu? Sebabnya gini, ada satu cerita, seorang paranormal ni, orang-orang yang boleh berkomunikasi dengan roh, dia datang ke bangunan tu untuk berkomunikasi lah dengan roh-roh tu. Dia jadi medium, macam pengantara. Ini dinamakan transmedium. Untuk pengetahuan korang, transmedium dengan kena rasuk ni lain. Transmedium ni, pemilik jasad tu izinkan roh-roh daripada alam lain untuk berkomunikasi dengan dia melalui jasad dia.
Kiranya dia sedar dan dia boleh kawal apa yang jadi. Kalau kena rasuk, tak sedar. Memang dikawal sepenuhnya oleh makhluk lain tu. Transmedium ni kena belajar, bukan orang sebarang je yang boleh buat. Korang jangan try cuba pula. So, paranormal tu jadilah medium antara alam sana dengan alam kita. Melalui jasad paranormal ni, roh tu cakap, Betty ada dengan kami. Itulah yang buatkan orang percaya Betty ni diambil oleh roh-roh dekat Manila Film Center tu. Okey, ada satu lagi cerita. Ada seorang lelaki, kita letak nama dia ni Joe lah. Joe ni tengah berjalan melalui depan Manila Film Center tu. Si Joe ni tak tahu pun apa yang jadi dekat Manila Film Center ni. Mungkin orang luar ataupun dia malas ambil tahu pasal cerita-cerita hantu ke, cerita seram ke, penakut katnya kot. Tapi itulah, lalu pula dekat situ. Malam-malam pula tu, dia mengaku dia jumpa dengan seorang lelaki yang memperkenalkan diri dia. Okey, kita letaklah nama dia Steve. Steve ni bagi Joe kad nama, macam business card tu, yang ada nombor telefon. Steve ni pesan dekat Joe, telefon dekat nombor ni, bagi tahu isteri dia yang dia okey, tak lama lagi dia akan bebas. Joe pun cakap, okey, nanti saya beritahu. Dia pun telefon lah nombor tu, tapi bukan dekat situ lah, dia dah balik apa semua, baru dia telefon. Masa dia telefon, memang ada orang angkat. Seorang wanita. Joe ni pun sampaikanlah pesan Steve tadi tu. Bila perempuan tu dengar, dia terus menangis, mengarung. Joe tanya, kak, kenapa ni kak? Perempuan tu beritahu Steve tu adalah suami dia yang dah meninggal dunia 10 tahun yang lepas di Manila Film Center. Terkejut lah Joe. Berpeluh-peluh mamat ni. Demam agaknya dia lepas tu. Agaknya lah. Kejadian-kejadian aneh selalu dirasakan oleh orang-orang yang terlalu berani nak masuk ke kawasan bangunan tu. Kejadian pasal Steve tadi tu bukan pertama kali berlaku. Selalu ramai yang jumpa. Steve ni akan perkenalkan diri dia dan bagi kad untuk telefon kat isteri dia. Ada yang dengar suara-suara lelaki minta tolong. Ada yang dengar bunyi macam orang menukang, seolah-olah pembinaan Manila Film Center tu masih lagi berjalan. Ada juga yang cerita, diorang nampak lembaga lelaki yang muncul daripada lantai. Dia naik. Macam-macam lagi cerita, banyak lagi cerita. Tapi sampai sini dululah. Aku pun dah seram ni sebenarnya. Manila Film Center ni masih lagi ada dekat Filipina. Bolehlah pergi melawat sana. Ni dah boleh keluar negara kan? Cuba check tiket pergi Manila. Nak ajak aku pun okey je lah. Aku tak ada hal. Tapi aku tunggu luar je lah. Begitulah kisah bangunan seram dekat Manila, Filipina pula. Terima kasih kepada korang yang dah sudi tengok daripada mula sampai habis. Dia sebenarnya lebih kepada berani. Terima kasihlah korang teman aku. Jangan lupa bagi semangat dekat aku. Teruskan sokong aku dengan tekan butang subscribe dekat bawah ni. Like, share kat seluruh dunia. Dan tekan butang notification supaya korang tahu video apa lagi yang akan naik selepas ni. Jangan lupa follow media sosial yang ada Harith Samsaimon. Semoga kita berjumpa lagi di video hari semalam yang lain. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye.